Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indo React TV, guys. Kemarin kan aku sudah jarang banget ya reaction ustadz karena ya banyak masalahnya lah ya guys ya. Tetapi karena ini berdua dengan Mala, aku mau memperkenalkan ustadz Malaysia kepada Mala ini. Nanti dia juga react ustadz Malaysia di channelnya dia guys ya. Nah ini salah satunya, kita mau reaction ustadz yang sering aku react kemarin. Namanya Ustadz Wadi Anwar. Namanya itu Wadi Anwar. Dia ini memang sering ceramah-ceramah tentang akhir zaman gitu, Dajjal gitu. Temanya khusus kayak gitu ya? Khusus akhir zaman, sejarah-sejarah lah, sejarah-sejarah Islam. Ini kan dia ceramah tentang Ya'juj Ma'juj kan. Nah kita lihat yang ini guys ya. Ini sudah di-upload di channel Tazkirah Ustadz juga. Jadi kita lihat yang ini. 1400 tahun yang lalu Ya'juj Ma'juj dah berjaya korek lubang dinding besi Zulkarnain. Maksudnya udah berhasil mengorek lubang dindingnya gitu. Iya. Kamu tahu kan cerita Ya'juj Ma'juj? Iya. Tahu kan? Ada yang masih percaya kalau belum keluar gitu Ya'juj Ma'juj. Ada yang percaya sudah keluar gitu. Ada juga yang bilang kalau Ya'juj Ma'juj itu kaum Mongol, tahu nggak kamu? Mongolia zaman dulu tuh dibilang Ya'juj Ma'juj. Banyak lah teori-teori tentang Ya'juj Ma'juj ini ya. Cuman nggak tahu lah yang mana yang benar ya. Kita lihat ceramah Ustadz Wadi Anwar ini seperti apa guys. Nah, untuk kalian yang belum subscribe channelnya Akmala Anissa Channel, subscribe dulu ya. Ya, subscribe dulu Akmala Anissa. Nah, di sana. BTW subscriberku udah 2000 loh, Mas. Oh, mantap. 2000. Sebentar lagi 1 juta lah. Nanti kamu malah banyakin ini juga ya, ustadz, biar kamu paham juga. Iya, sambil belajar. Sambil belajar, kamu kan banyak yang bilang suruh react video yang agak bermanfaat gitu ya. Kamu react ustadz lah biar bermanfaat ya. Iya, ya, oke. Jadi langsung aja deh kita lihat yang satu ini ya, dari Ustadz Wadi Anwar. Yuk. Indo React. Kemudian kata Zulkarnain kepada mereka, ini potongan-potongan. Wa'du Rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du Rabbi haqqan. Apa dia kata? Dia kata ketika mana datang janji Tuhanku nanti, maka tembok ini akan pecah. Tembok ini akan hancur. Wa kana wa'du Rabbi haqqan. Zulkarnain ajar kepada kita semua satu prinsip. Sesungguhnya Allah, apabila Allah berjanji, maka janjinya itu benar. Ya, betul. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah, bila kita baca Al-Quran, Allah Ta'ala kata, sesiapa yang ingkar arahanku, maka aku akan membakar mereka di dalam siksaanku yang panas. Janji ke tak? Janji. Zulkarnain ajar kita, bila dan selamanya, bila tengok Allah berjanji, ingat, janji itu mesti benar. Allah akan buat. Kalau Allah Ta'ala sebut bahwasanya mereka akan diseret dengan rantai besi yang panjang, dimasukkan ke dalam mulut, dikeluarkan melalui dubur mereka, diseret oleh para malaikat masuk dalam neraka. Bila Allah berjanji benda tu, Allah akan buat. Wa kana wa'du Rabbi haqqan. Maka sejak daripada itu, Ya'juj wa Ma'juj mereka pun pergi. Bila pergi tengok tembok ni, mereka pun terkejut. Akhirnya mereka pun mula menebuk. Kata para ulama tafsir, sebahagian ulama tafsir kata, betapa rendahnya pemikiran Ya'juj wa Ma'juj, rendahnya pemikiran Ya'juj wa Ma'juj, yang lebih senang daripada menebuk tembok yang tebal itu, yang lebih senang apa dia? Naiklah, dakilah, baru takkan 10 tahun baru nak sampai ke atas. Tinggi mana sangat? Everest hari ni pun orang daki sampai, dan dia adalah gunung yang paling tinggi. Daki ya. Maka di sini kata ulama tafsir menunjukkan kepada bidaiyatu aqlihim, betapa akal mereka ni sangat satri, sangat rendah. Sehingga dia tengok tembok tu, oh dia buat melulupi. Dia pilih melubangi daripada dia naik ke atas. Padahal gampang naik ke atas gitu. Korek. Dia tak panjat. Dia tak daki. Sehinggalah hari ini mereka sentiasa menebuk lubang untuk tembus sampai ke sana. Dan tiap-tiap hari dengan jumlah tentera Ya'juj wa Ma'juj yang begitu banyak, dia tebuk
Dia tebuk dan bila sampai ketua dia kata esok kita akan pecahkan tembok ni. Setiap kali esokkan harinya mereka sampai, lubang itu akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Mai tengok penuh balik. Korek lagi. Oh gitu. Penuh balik. Allah penuhkan balik. Sampailah Tiap hari dia gali lubang, Ditutup tutup lagi, gali lagi, tapi berarti belum keluar. nanti satu ketika. Nak dengar tak cerita? 1240 ni. Macam mana ni? Ni Ya'juj Ma'juj tak masuk lagi ni. Baru Zulkarnain. Entah no? Sampailah satu ketika, saya pun habis tak payah soalan dah no. Ni sesi soalan dah ni. Tak payah soalan, saya pun habis sampai ke satu. Satu ni tak mau, satu soalan pun tak mau dah. Satu terus subhanakallahumma bihamdi. Terus ni, kita pergi minum. Tuan-tuan, sampailah satu ketika. Satu hari Rasulullah masuk rumah Sayyidatuna Zainab binti Jahash. Rumah isteri Nabi kan banyak keliling tu, bilik. Ada giliran Zainab binti Jahash. Bila Nabi masuk, kemudian Nabi kata la ilaha illallah dengan nada terkejut. La ilaha illallah, terkejut Nabi. Wailul lil Arab, habislah orang Arab min syarrin qad iqtarab, daripada satu perkara buruk yang sangat hampir. Qad futiha min radmi, hari ini telah dibuka daripada tembok Ya'juj wa Ma'juj, mislu hadhihi, sebesar ini. Nabi tunjukkan isteri dia Zainab binti Jahash. Nabi buat macam ni, terbuka dah ni, sebesar ni. Kira Ya'juj wa Ma'juj sekarang sampai hari ni dia dah boleh tengok, dia dah boleh lihat tembok ni tuan-tuan. Wallahu a'lam lah berapa tebal tembok ni tuan-tuan, tutup gunung tuan-tuan. Yang baik 12 sana, Ya'juj Ma'juj 12 sini. Tembok ni telah pun berlubang sebesar ini. Kira Ya'juj Ma'juj dia tengok ni sekarang ni, duk lawan tolak dia tengok kan. Itu saya tambah lawan tolak dia tambah. Jadi semua orang tengok dah mukjizat Rasulullah. Allah tunjuk suasana tu. Rasulullah ni kalau tuan-tuan tengok mukjizat dia hampir 1000 mukjizat Nabi ya. Tengok mukjizat Nabi, macam-macam mukjizat Rasulullah. Nabi nampak kan? Nabi nampak Allah tunjuk itu, Allah tunjuk ini. Waktu semayang Allah tunjuk syurga ke Nabi, sampai Nabi buat tangan macam tu, tunjuk syurga. Sampai Nabi berjalan setapak ke depan. Waktu Nabi semayang macam ni, banyak betul mukjizat. Nabi boleh melihat. Kamu tahu enggak mukjizat Nabi Muhammad yang ngebelah bulan? Oh tahu ya? Tahu. Kirain enggak tahu, mau aku ceritain kalau tahu. Melihat daripada arah belakang. Hadis sahih. Nabi kata, aku boleh melihat apa yang kalian lakukan kerana aku melihat ke depan dan aku melihat ke belakang. Sengam sahabat. Tak boleh tengok itu kan. Subhanallah. Ke sini kan. Mukjizat Rasulullah. Ya? Antara mukjizat Nabi, Allah tunjuk ke Nabi suasana di sekitar tembok. Tuan-tuan sekalian. Itu 1400 tahun yang lalu Nabi membuatkan tangan ibham ni, tangan apa? Ibham ni orang panggil ibham. Ibu jari. Bahasa Melayu kan. Ni dengan ni sababah, ni orang panggil sababah. Nabi buat macam tu. Nabi cantumkan ibham dengan 5 talihi min isbi', dengan jari yang seterusnya. Nabi buat macam ni. Sudah sebesar ini. Bersiap-siap keluar mereka. Dah baru besar ni kan. 1400 tahun berarti. Tahun berapa itu? 1400 tahun yang lalu tuh. Ini tahun 2000. 600-an. 600-an. Sekarang 2000. Satu orang paling kurang 1400 tahun yang sudah segini. Ini Udah segini. Iya. Enggak tahu ini sekarang. wallahu a'lam. Nah, ya. Tak tunjuk macam ni pula. Itu pandai-pandai lah. Tak ada ulama sebut. Cuma ada ulama tak berfikir lah. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Setiap hari mereka mengorek lubang itu. Nabi sebut dalam satu hadis, sehinggalah satu hari. Zaman siapa? Di Syria. Dajjal dah keluar 40 hari. Dia sudah pun mengelilingi dunia. Ni dulu kita dah cerita dah. 40 hari itu bukanlah 40 hari yang sama dengan 24 jam hari ini sehari. Tetapi 40 hari itu dalam satu hadis yang sahih, hari yang pertama panjang dia setahun. Maka sempatlah Dajjal mengelilingi seluruh dunia kerana dia pun bergerak dengan laju.
kal ghaif istadbarat hurrih. Hadis sahih yang kedua. Setelah Dajjal buat keseluruhan kerosakan, akhirnya dia bertempur dengan tentera Imam Mahdi. Tentera Imam Mahdi tak mampu untuk berdepan dengan tentera Dajjal, akhirnya dikepung dalam satu masjid. Ada riwayat kata subuh, ada riwayat kata asar. Dua-dua riwayat sahih. Ambil salah satu, subuh. Ketika mana mereka telah mengiqamahkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Imam Mahdi pun tampil ke depan untuk solat. Waktu itulah turunnya Nabi Isa di Menara Putih. Menara Putih, hadis ini sahih. Syarqiyah Dimash, di Kamu timur. pernah lihat Masjid Menara Putih itu? Di mana? Ada di mana gitu ya? Kamu lihat di Google tuh ada. Masih ada sampai sekarang. Nanti di sana turunnya. Oh iya. Turun Nabi Isa. Timur Bandar Damsyik. Hari ini Bandar Damsyik hari ini. Nabi sebut terus terang, tak payah khilaf dah. Syarqiyah Dimash. Di situ Nabi Isa akan turun. Ala ajnihati malakain. Dia meletakkan tangannya di atas sayap dua malaikat. Ya, sayap. Malakain. Malakain ni dua malaikat. Itu macam tu. Kemudian dia turun di menara itu. Di menara itu. Ulama-ulama Syam sebut menara itu adalah menara ni ijtihad juga. Sebab Nabi tak sebut masjid mana. Cuma Nabi sebut menara tu berwarna putih, berada di timur Damsyik. Kedua-dua sifat itu ada pada menara di sebuah masjid dekat dengan rumah sewa saya. Waktu tu lebih kurang 15 minit jalan kaki. Menara tu ada di menara Masjid Al-Umawi. Al-Umawi. Orang yang pernah pergi berjalan melancong ke Syria, itu masjid tu akan dibawa jalan ke situ. Masjid tu nama Jami' Al-Umawi. Dalam masjid tu ada kepala Nabi Yahya alaihissalam. Dalam masjid tu ada kepala Nabi Yahya. Oh, ada kepalanya? Tak tentang sejarah Syria pula 3 jam. Sejarah Syria kan. Tahu kamu sejarahnya Nabi Yahya? Orang tahu sih kalau Nabi Tahu. Yahya. Ya aku juga. Kok ada kepalanya situ ya? Belum tahu Allahu juga. Akbar. Memang nak duduk situ lah. Tuan-tuan sekalian, Nabi Isa turun. Bila geng ni belakang-belakang ni kan, tak angkat takbiratul ihram lagi, Imam Mahdi dah Allahu Akbar dah. Ni geng hak duk perbetul kem pelikat ni. Contoh lah. Tak ni lagi, tak angkat takbiratul ihram lagi. Tuan-tuan, malaikat turun 2 orang, turun tak berupa manusia, dengan wajah malaikat, dengan sayap tu lah. Jelas hadis ni dia tak tafsir kot lain dah. Turun dalam keadaan 2 tangannya diletakkan pada sayap 2 malaikat. Yang duduk soft belakang ni tengok Nabiullah Ruhullah Isa ibn Maryam. Dengarlah Imam Mahdi di depan. Turun terus berjalan melakukan solat. Nampak solat. Imam Mahdi. Pentingnya solat. Imam yang Mahdi bilang suruh imamin, tapi nggak mau Nabi Isa. Biar Imam Mahdi aja yang imamin. yang ditinggalkan oleh umat Islam hari ini. Kekuatan umat Islam hari ini. Setelah beberapa ribu tahun duduk di langit yang kedua, hayyun yurzaq, dalam keadaan ada nyawa dan nafas macam manusia biasa, dan diberikan rezeki oleh Allah. Kemudian turun. Apa benda pertama Nabi Isa buat? Solat. Turun masuk saf. Subhanallah. Kotlah pergi ambil semayang dulu. Nak duduk saya lenguh tadi ni, tinggi tu. Langit kedua kan, lenguh di belakang ni. Kesuat nafas apa semua. Capek. Apa pegel? Lenguh. Turun terus masuk ke dalam saf. Imam Mahdi ke belakang beberapa langkah. Kata Rasulullah, ini hadis. Lalu Nabi Isa pegang bahu dia, tolak dia ke depan. Laka uqimat, kata Nabi Isa, solat ini diiqamahkan untuk kamu. Tuh. Gak mau dia jadi imam. Nabi Isa gak mau jadi imam, suruh Imam Mahdi yang jadi imam. Sebahagian daripada umat ini akan menjadi imam kepada sebahagian yang lain. Takrumatullah li hadhil ummah. Hebat ya Imam Mahdi ya. Cuma dia manusia yang mengimami Nabi juga. Bayangkan Imam Mahdi. Kemuliaan Allah kepada umat ni. Maka solatlah Nabi Isa, Nabi ulul azmi tuan, di belakang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak beritahu apa? Ulama kata mulianya umat Rasulullah. Ya. Walaupun ulama tak khilaf Nabi Isa lebih tinggi kedudukannya daripada Imam Mahdi. Tetapi istimewanya umat ini. Tu tajuk keistimewaan umat Nabi Muhammad, sejam setengah. Tuan-tuan sekalian, dia pegang bahu, dia kata duduk di depan. Habis semayang,
Ini Habis sholat, solat. mereka sholat tuh sama panji hitam. Panji hitam. Panji hitam prajurit akhir zaman, prajuritnya Imam Mahdi, Subuh riwayat pertama, bangun semua tentera-tentera mujahidin yang hebat. tentara mujahidin. Seronoknya boleh tengok muka Rasul tuan. Muka kan roh dia Ustaz. Muka je, muka je dengan badan dia, dengan tangan dia, wajah dia, pertuturan dia. Tuan-tuan tak pernah bayang ke satu hari boleh hidup bersama seorang Rasul? Tak pernah terfikir ke ni bila baca hadis ni? Lama pula tu dia hidup 40 tahun hidup bersama umat Nabi Muhammad. 10 tahun. Allahu Akbar. Tuan-tuan, dia pun bangun, bergerak ke salah satu pintu di masjid tu. Buka pintu, ada Dajjal. Di belakang Dajjal ada tentera elit dia berapa puluh ribu tu. Tentera elit dia penuh di belakang. Bila Dajjal lihat Nabi Isa, bergetarlah tubuh badannya, pucat lesilah kulitnya. Tak lawan tuan-tuan, tak berlawan. Terus Dajjal melarikan diri selaju-lajunya dan berselerakkanlah tentera-tenteranya. Mereka melarikan diri ke Palestin. Sampai di Palestin dan Syria ni sebelah-sebelah. Ni Palestin, Syria, Jordan, Madinah, Mekah. Kami pergi naik bas saja dulu buat umrah. Punyalah manis kenangan tu. No? Kamu dah Cerita umrah? ke? Tak iyalah. Belum. Cerita tu pula kan. Kira makan minum berkemah di dalam bas ni. Cerita juga masak air, buat teh kan. Sonoklah, Allahu Akbar. Kenangan tak tahu, subhanallah. Nah. Syria ni jiran Palestin. Bila nak lari ni tak jauh lah, tapi ratus kilometer jugalah. Dajjal pun bawa tentera dia lari ke sini. Sampai di satu tempat nama Babul Lud. Di situlah Nabi Isa mengepung Dajjal dan kemudian membunuh Dajjal. Dia tak ada pertempuran, no? Nabi Isa bawa pulang pedang merah, hanya pedang biru, yang tu Star Wars. Nabi Isa dia bawa keluar senjata dia, bunuh sekali je. Dan kesemua musyrikin, tentera-tentera elit Yahudi ketika tu, apabila bau nafas Nabi Isa, Nabi Isa bernafas je, maka mati mereka. Mati. Hak mana yang ni yang mana sempat bau haruman nafas Nabi Isa ni, mati tentera tadi. Kemudian yang lain dibunuh oleh tentera Islam yang dibawa dan dibentuk oleh Imam Mahdi. Waktu itulah tentera-tentera Yahudi berlindung di sebalik tembok, di sebalik batu, di sebalik pokok, di sebalik, semua menyorok je kan. Tengok tembok, lepas tu menyorok balik kan. Setiap batu pokok akan bercakap, wahai tentera Islam, datang, di belakang aku ada Yahudi, bunuhlah dia. Batu bercakap, pokok bercakap, bangunan bercakap ketika itu, supaya mai bunuh Yahudi 5-6 ekor. Menyorok di sini, menyorok di belah itu. Cuman ada 3 satu orang. pohon yang nggak ngomong. Jadi Yahudi sembunyi di balik pohon itu. Aku lupa nama pohonnya. Jadi sekarang bangsa Israel tuh sedang sedang menanam banyak pohon itu supaya mereka bisa sembunyi di belakang pohon itu nanti. Aku lupa nama pohonnya apa. Orang akhirnya dibunuh semuanya. Habis. Indoriek. Jadi setelah Dajjal mati, tahu nggak kamu apa yang terjadi? Apa? Kamu nggak tahu? Lupa aku. Jadi setelah Dajjal mati itu Nabi Isa masih hidup berapa puluh tahun gitu, 40 tahunan kayaknya. Jadi semua orang masuk Islam, habis itu baru kiamat. Jadi belum kiamat, setelah Dajjal keluar, dibunuh, terus 40 tahun hidup sama Nabi Isa, manusia itu baru kiamat kalau nggak salah seperti itu. Tapi memang ada nama pohonnya itu, aku nggak tahu, lupa aku nama pohonnya itu. Memang pohon itu sedang ditumbuhin banyak-banyak sama orang Yahudi sekarang. Alasannya Ya, supaya mereka ngomong, alasannya pohon itu nggak ngomong. itu memang pohon yang memang benar-benar berpihak dengan Yahudi gitu. Jadi dia nggak ngomong, satu pohon itu aja yang nggak ngomong, yang lainnya ngomong. Pohon yang lain ngomong, batu-batu ngomong, bangunan ngomong. Nah, di situ mereka nanti. Ya, nanti Akmal Anissa ini malah ini nanti aku suruh lihat banyak-banyak lagi video-video ustaz-ustaz. Ada ustaz-ustaz bagus, ada Ustaz Auni namanya. Ustaz Auni itu sering bahas teori konspirasi juga.
masalah-masalah kayak satelit lah, apalah, NASA lah. Nanti kita lihat di sini atau di channel kamu ya nanti ya. So, jangan lupa juga subscribe channelnya Akmala Akmala Anissa. Anissa. Dan sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi.